ilmu, kamu tidak merealisasikan ilmu. Kamu ada ilmu tetapi kamu tidak faham. Wahum la yafqahun. Di kalangan munafikin, dia tahu mana betul mana salah, tapi dia tidak faham. Yafqahun, dia tidak memahami. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW, Nabi katakan, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah nakkan kebaikan untuk dirinya, difahamkan terhadap agama. Bukan sekadar belajar agama, tapi serius dengan agama dia. Dia berlaku amanah terhadap ilmu agama dia. Yufaqihu fid din. Sebab itu kadang-kadang ada kawan yang dia belajar agama, tapi cara hidupnya macam tak belajar agama. Ada orang yang dia tak belajar agama, tapi cara hidup dia macam belajar agama. Ini perbezaan antara ilmu dan faham ataupun faqih. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Sesungguhnya aku tukang bagi-bagi ilmu, aku tukang ajar. Wallahu yu'ti, yang mengurniakan kefahaman itu adalah Allah. Sebab itu antara anak kita, antara anak didik kita ada perbezaan potensi. Ada yang bila kita cakap dia faham, ada yang bila dia cakap dia tak faham, kena ulang lagi, kena ulang lagi. Wallahu yu'ti, Allah yang mengurniakan, Allah yang kurniakan. Baik, jadi Allah sediakan kepada kita cerita Luqmanul Hakim ini sebagai pengajaran yang cukup berhikmah supaya kita bersyukur kepada Allah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Apabila berkata Luqman kepada anaknya untuk menyedarkan, untuk nasihat anaknya, ajar anaknya, ya bunayya, wahai anak kecilku, la tusyrik billah, jangan kamu lawan Allah, jangan kamu mensyirikkan Allah. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar, yang dahsyat. Ini uslub pendekatan yang cukup menarik yang perlu kita bahaskan. Al-Quran mengajar kita supaya panggil anak didik kita dengan panggilan yang mesra, yang habis mesra, maksimum mesra. Kerana kalau kita faham bahasa Arab, bila dipanggil ya bunayya, wahai anak kecil kesayanganku, ataupun intan payung, panggillah dengan panggilan yang manja. Dan Islam sama sekali tak melarang kita memanjakan anak. Anak dimanjakan itu sebahagian daripada hak anak tu. Waktu tempoh dia perlu dimanjakan, kena manjakan. Biasa tengok kalau orang yang tak dapat perhatian daripada kecil, macam mana perangai dia. Dia tak dapat fitrah dia. Dia perlu dimanjakan, perlu dimanjakan. Tetapi berbeza. Dimanjakan dengan panggilan, tetapi bukan dengan ajaran. Allah kata macam mana Luqman dia ajar anak-anak, wahai anak kesayangan, anak kecil kesayanganku, panggilan yang maksimum manja. Ya bunayya, dengan cukup lembut, cukup manja. La tusyrik billah, jangan lawan Allah. Jadi balance. Panggilan yang manja diajar dengan ajaran yang tegas, tidak ada kompromi. Sebutan la tusyrik billah tu cukup tegas, jelas, tidak ada kompromi. Jangan lawan Allah. Panggilan yang manja. Kita hari ini pendekatan kononnya keras, tapi ajaran-ajaran yang leweh, yang tak tegas. Selalu kita dengar orang kata, yelah, ini kita nasihat je, tapi terpulanglah pada awak. Confirm lah orang tak dengar nasihat. Betul tak? Pandai-pandailah awak fikir. Luqman dia tak kata pandai-pandai awak fikir. Awak memang tak boleh fikir lagi. Jangan lawan Allah. Nak fikir macam mana? Awak tak nampak neraka lagi. Nak fikir macam mana? Jadi ini sekaligus menyanggah kaedah pendidikan yang
kadang-kadang orang terpengaruh dengan style barat. Jangan sebut benda-benda yang negatif. Selalu kita dengar, jangan sebut benda-benda yang negatif. Kadang-kadang ada orang kata kita kena kurangkan sebut jangan. Tu yang budak-budak jadi jahanam. Betul tak? Mesej yang simple, tiba-tiba kita suruh budak-budak fikir sendiri. Memang tak fikir sendiri lah. Allah sendiri sebut jangan, Nabi sendiri sebut jangan, Quran sendiri sebut jangan. Bila kita sebut jangan, tidak ada alasan untuk orang kata saya tak faham. Tak ada alasan. Dulu ada yang menjalankan tarbiyah tapi terikut-ikut dengan cara barat ni. Dia kata kena kurangkan, ustaz jangan sebut jangan. Jangan sebut jangan. Saya sebutkan macam mana saya nak ikut awak punya cadangan, sedangkan awal-awal lagi awak dah kata jangan ke saya. Betul tak? Dia kata jangan sebut jangan, padahal dia cakap kita tu jangan juga. Jadi bagaimana kita nak buang bahasa yang tidak ada pilihan? Kalau tak boleh, kena sebut jangan. Ini nanti kita menyebabkan dirinya teresap dengan pelbagai elemen negatif. Elemen negatif bukan dengan bahasa jangan. Elemen negatif dengan ajaran yang tak jelas. Budak tu pun tak tahu mana betul, mana salah. Yelah, walaupun dia salah, tapi kita tak boleh kata dia salah. Mana tahu ada yang betul. Jadi kita budak-budak jadi bengong. Betul tak? Selalu gitu. Jadi ajaran yang cukup berhikmah dalam Quran diajar, ya bunaya, wahai anak kesayanganku, pergaulan dengan penuh mesra, la tusyrik billah, jangan lawan Allah. Jangan lawan Allah dengan cukup tegas. Hari ini pendekatan kononnya tegas, tetapi ajarannya tak tegas, tak balance. Jadi panggil anak-anak dengan panggilan yang manja. Itu sunnah. Kalau kita faham bahasa Arab, ya bunaya tu panggilan yang habis manja. Panggilan habis manja. Jadi kalau orang tanya kenapa kena manjakan anak-anak, Al-Quran menyuruh kita memanjakan dengan panggilan, dengan pergaulan, tetapi ajaran kena tegas. Benda salah kata salah, benda dosa kata dosa, benda jahat kata jahat. Luqman terus terang kata, jangan lawan Allah. Sesungguhnya awal-awal lagi anak Luqman yang kecil itu diajar apakah definisi zalim. Awal-awal lagi dah diajar mana orang zalim, mana orang jahat. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang besar, yang dahsyat. Ditafsirkan kezaliman yang paling dahsyat syirik. Jangan kamu jadi jahat. Jangan jadi jahat. Inna syirka la zulmun azim. Jadi awal-awal ajaran dari Luqman menceritakan perbezaan antara iman dan kufur, Islam dan syirik. Dibeza-bezakan, jelas begitu. Dibezakan. Dan kalau kita faham pada hari ini, kalau kita nak ceritakan pada budak-budak yang sekitar umur 7 tahun, 6 tahun, kita akan rasa takkan awal-awal kita dah cerita kena zalim, dah cerita kena syirik. Dia budak lagi. Sebab itulah generasi hari ini jadi rosak. Sebab tidak didedahkan berkenaan syaitan, berkenaan iblis, berkenaan kesesatan, kerosakan awal-awal. Kalau kita lihat kaedah ajaran Nabi SAW, dia awal-awal bukan sekadar dedahkan berkenaan kerosakan, bahkan awal-awal dah didedahkan berkenaan ancaman dunia sejak daripada awal. Hadis yang cukup masyhur diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, bila Nabi bawa Abdullah bin Abbas jalan-jalan naik unta. Dan ini juga merupakan pendekatan yang cukup berkesan. Sebab perangai budak-budak dia suka berjalan, betul tak?
Pergi kedai runcit ke depan pun dia nak berjalan, dia nak ikut juga. Padahal kedai runcit ke depan tak ada apa, dia nak berjalan. Ramai budak-budak, dia nak berjalan, dia nak ikut. Bila kita lunaskan kehendak budak-budak, maka waktu itu merupakan waktu dia yang dia open diri dia. Kau nak cakap apa pada aku, cakap. Lebih kurang begitu. Sebab itu kaedah Nabi dalam mendidik, mengasuh para sahabat yang kecil, bagi nasihat waktu jalan-jalan, waktu budak tu tengah happy. Abdullah bin Abbas dibawa jalan-jalan oleh Nabi naik unta. Macam kita naik motor, naik kereta lah, jalan-jalan. Itu sunnah. Itu sunnah. Tapi tak tahulah kalau guru bawa jalan dibawa jalan ke apa kan, tak tahu lah kan. Adalah rombongan gitu kan. Jadi itu sunnah, bawa budak jalan-jalan sebagai sesi pembelajaran, bawa jalan-jalan. Dan waktu itu kelihatan Abdullah bin Abbas enjoy, tapi tak cakap. Dia tak bagi sebarang respon daripada Nabi kepada Nabi, tapi dia ingat, kemudian dia meriwayatkan ajaran ni. Jadi jangan anggap bila kita nasihat budak, budak tu senyap, dia tak ingat. Dia ingat. Nabi kata, ya bunai, Nabi kata, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Nabi kata, budak ni, gulam ni umur 8-9 tahun gitu, 7-8-9 tahun. Wahai budak, aku nak ajar kepada kamu ajaran yang penting. Ibnu Abbas senyap je. Kemudian Nabi kata, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kamu jaga Allah, segala benda yang kamu nak, Allah akan bagi. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Awal-awal Nabi ajar kepada budak kecil, sahabat yang kecil waktu tu, sejak sekolah rendah, Nabi ajar jangan mengampu. Awal-awal. Dan melalui surah Luqman juga mendedahkan kepada kita, kenapa hari ini ramai pengampu? Sebab tidak guna pendidikan dalam Quran. Quran awal-awal ajar sejak daripada kecil jangan mengampu. Nabi ajar pada Ibnu Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah. Kamu nak minta apa-apa, minta pada Allah. Jangan mengemis dengan manusia. Kamu ada maruah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta tolong apa-apa, minta tolong pada Allah. Jangan mengemis dengan manusia. Awal-awal Nabi dah ajar pada sahabat. Padahal Ibnu Abbas nak balas kata Nabi pun tak kerti lagi, umur 7-8 tahun. Tapi awal-awal Ibnu Abbas, kamu ni ada maruah, kamu ni ada maruah, jiwa kamu merdeka. Nak minta apa-apa, minta pada Allah. Nak minta pertolongan apa-apa, minta tolong pada Allah, jangan orang lain. Melahirkan, sebab itu para sahabat, jiwa mereka cukup merdeka, cukup gagah. Seawal mereka sejak daripada sekolah rendah diajar begini. Betul tak? Kita lain, betul tak? Itu melahirkan ramai pengampu. Awal-awal Nabi dah bebaskan sifat pengampu di kalangan para sahabat. Wa'lam annal ummata. Ketahuilah wahai budak, kalaulah satu dunia merancang untuk bagi manfaat pada kamu, Allah tak izinkan, kamu takkan dapat apa-apa manfaat. Kalau satu dunia merancang untuk bagi mudarat pada kamu, tapi Allah tak izinkan, kamu takkan dapat apa-apa kesusahan. Jadi Nabi ajar Ibnu Abbas sejak daripada kecil. Padahal kalaulah kita faham hari ini, kita cakap begitu pada budak-budak sekolah rendah, sudah pasti kita akan dikatakan budak lagi yang cakap itu apa. Betul tak? Tapi awal-awal Nabi dedahkan, dunia ni ada ancaman. Kalau satu dunia, disebabkan kamu ni pegang Islam, satu dunia merancang kecelakaan pada kamu, tapi Allah tak izinkan, kamu takkan dapat susah, jangan bimbang.
Kalau satu dunia kamu nak dapat redha manusia keseluruhannya, menyebabkan mereka suka dengan kamu, nak bagi manfaat pada kamu, tapi Allah tak izinkan, kamu sikit pun tak dapat manfaat. Jadi kalaulah kita faham begini cara Nabi mendidik para sahabat, jadi tak pelik kenapa para sahabat jiwanya terlalu gagah berbanding kita. Betul tak? Cukup gagah awal-awal lagi. Lepas tu kejayaan-kejayaan para sahabat umur 17 tahun ni ada ditampal bagus. Usamah bin Zaid 16 tahun dah terlibat dalam perang, 17 tahun dah jadi jeneral perang lawan Rom pula tu. Lawan Rom. Nak kata betapa kuatnya jiwa para sahabat. Kita 17 tahun jadi apa? 17 tahun. Oh, lepas SPM zaman bila 17 tahun. Sampai hari ni tengok kat tahun ni. Macam mana? Jadi maksudnya masalah dalam pendidikan kita hari ni bukan boleh diperbaiki sikit-sikit. Dia bermula daripada akar, daripada awal lagi. Jadi kita kena faham Quran lah, walaupun kita katakan ini terlalu ideal untuk hari ni, tapi kita kena faham ajaran ideal ni. Bila kita faham ajaran yang cukup ideal dalam Quran, menyedarkan kita bahawasanya kita hidup dalam realiti yang cukup rosak. Bukan nak suruh kita berangan, tapi kita nak sedar kita hidup dalam realiti yang cukup rosak. Bukan rosak di hujung, tapi seawal di pangkal. Sebab itu kita perlu faham bagaimana pendekatan Quran. Allah kata syirik tu zalim, jangan kamu jadi sesat, jangan jadi kafir, jangan jadi sesat, hati-hati. Kemudian Allah kata وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Kami telah berpesan kepada manusia. Kami telah berpesan perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik pada mak ayah. Berbuat baik kepada mak ayah, ibunya yang telah mengandungkannya dengan tempoh yang lemah, bertambah-tambah dan tempoh menceraikan susunya sehingga 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kamu kembali. Allah ungkit jasa mak ayah supaya mak ayah, anak-anak ni buat baik pada mak ayah. Buat baik. Bila buat baik tu, Allah suruh kenang jasa ibu yang mengandungkan, yang menyusukan selama 2 tahun, mengandung dalam keadaan sakit. Bila kenang jasa mak ayah, bahkan dalam Islam sendiri kedudukan ibu itu sangat luar biasa. Bila sahabat tanya nak buat baik pada siapa, nak ikut siapa, Nabi kata mak kau, lepas itu baru bapak kau. Jadi jangan kecil hati kan. Padahallah sebab yang susahnya mak, bukan kita. Betul tak? Tapi mak kena ikut bapak, balance lah kan. Anak kena ikut mak, tapi mak kena ikut bapak. Jadi Allah Maha Adil kan? Nak dengki pun tak boleh. Sebab apa? Mak kena ikut aku juga. Betul tak? Ungkit jasa mak yang mengandungkan, yang bersalinkan, yang menyusukan. Tapi yang menariknya Allah katakan anishkurli waliwalidaik, supaya kamu bersyukur pada aku dan bersyukur pada mak bapak kamu. Berbeza. Allah suruh apa-apa kenang jasa Allah terlebih dahulu, bukan kenang jasa mak ayah terlebih dahulu. Kalau kita dapati dalam kaedah motivasi pada hari untuk menjentik emosi seseorang, maka benda yang selalu diungkit adalah mak ayah, betul tak? Motivasi sekarang nak bagi nangis, bayangkan mak ayah kamu mati nanti kan. Lepas tu insaf seminggu je.
Lepas tu jadi setan boleh. Sebab banyak disentuh emosi, bukan kefahaman. Emosi ni dia pergi, datang dan pergi. Jadi selalu kalau kita lihat, kebanyakan kata kita kena belajar cemerlang untuk membanggakan mak ayah. Semua mak ayah. Tak nafi mak ayah tu penting, tetapi pulangan pada Allah itu yang lebih utama sepatutnya. Maka selalu kalau kita tengok, kadang-kadang ada orang bila dinasihatkan kenapa tak sembahyang, kenapa tak tutup aurat dengan baik. Jadi selalu orang bagi alasan, kenapa nak tegur lebih-lebih? Mak ayah saya okey je. Nampak tak kesannya? Mak ayah saya okey dia, bermaksud dia menjadikan mak ayah sebagai penentu dosa dan pahala, sebagai penentu betul dan salah, kerana dia menganggap jasa mak ayah inilah yang paling tinggi sekali. Sedangkan Allah kata apa-apa aku dulu, kenang jasa aku dulu. Bukan kenang jasa mak ayah dulu, kenang jasa aku dulu. Sebab yang menciptakan mak ayah aku, yang bagi susu pada mak aku, yang bagi harta duit pada ayah kamu adalah aku. Semuanya aku. Jadi terlebih dahulu kamu kena taat pada aku dulu, kemudian barulah menghargai jasa mak ayah. Kita sebagai mak ayah dan guru-guru sekalipun, kita kena luncurkan kesyukuran dan ungkitan jasa itu pada Allah. Lepas itu barulah mak ayah. Dan kita disuruh untuk berbuat baik pada mak ayah pun sebab Allah suruh. Jadi sepatutnya tidak timbul kenapa lebih-lebih mak ayah saya okey je. Kan cuma mak ayah. Anishkurli, supaya bersyukur pada aku. Wali walidaika ilayyal masir, dan mak ayah kamu, dan kamu kena sedar akhirat esok kamu akan dikembalikan kepada aku. Dosa pahala ada dekat aku, bukan dekat mak ayah. Jadi ini kesan yang banyak kita lihat pada hari ini. Jangan tegur lebih-lebih, mak ayah saya okey je. Mak ayah saya, bila ditegur kenapa buka aurat, apa masalah? Mak ayah saya pun buka aurat. Jadi kita pun rasa jam. Alamak, nak kata apa? Takkan nak kata mak ayah kau masuk neraka. Tapi begitulah kan. Jadi ini kekeliruan yang banyak berlaku, hasil daripada pendidikan di peringkat awal. Kena belajar elok-elok, membanggakan mak ayah, membanggakan Islam tak cerita. Membanggakan Islam tak cerita. Untuk menunjukkan syukur pada Allah tak cerita. Jadi semua mak ayah. Akhir sekali melahirkan orang yang cemerlang begitu sahaja untuk mengabdikan diri pada mak ayah, tetapi dari sudut hubungannya dengan Allah belum lepas. Jadi apa-apa Allah dulu. Yang menyuruh supaya hormat guru Allah, yang suruh hormat mak ayah pun Allah juga. Allah juga. Jadi apa-apa Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah kata, sekiranya kedua mak ayah memaksa kamu untuk berlaku syirik, lawan Islam, dan dengan sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Bergaullah dengan keduanya di dunia dengan baik. Ikutilah jalan yang orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sekali lagi ayat ni, ajar jangan mampu. Allah kata kamu ada mak ayah, kenal jasa mak ayah. Mak ayah ni adalah hidup kamu. Tapi kalau mak ayah suruh buat benda yang bukan-bukan, jangan ikut. Kalau ajaran ini telah pun dipasakkan dalam diri kita, bila dah besar, kita takkan tergamak untuk kata saya buat ni sebab atas arahan. Saya tahu benda ni salah, tapi arahan macam mana? Awal-awal sejak daripada kecil,
Allah dah ajar, walaupun mak ayah kamu yang wajib taat, tapi mak ayah ajar benda yang tak betul, jangan ikut. Jangan ikut. Bila perkara ini diajar sejak daripada awal, agak-agak kita akan jadi pengaku ke? Kalau mak ayah suruh aku buat benda tak betul pun aku tak ikut, apatah lagi kamu sebagai bos, aku takkan ikut. Kalau benda tak betul, aku takkan ikut. Jadi ini melambangkan jati diri yang cukup merdeka, yang cukup merdeka, yang jauh daripada sifat mengaku, sifat ikut-ikutan. Mana benda yang tak betul, tak betul. Mak ayah tak betul, mak ayah tak betul pun tak betul juga. Jangan semata-mata dia ni mak ayah, tak boleh, tak betul, tak betul. Dan berapa banyak para nabi dan rasul kelihatan menentang mak ayah dia sendiri, sebab mak ayah ni buat tak betul. Dan kita jangan merasa terancam dengan benda ni. Kalau kita asuh anak kita dengan perkara ini, kalau kita tersilap sekalipun, anak kita boleh tegur kita, kan? Sebab kita dah ajar, mana-mana yang ayah buat benda betul, ikut. Mana-mana benda yang nampak ayah buat tak betul, jangan ikut. Sejak daripada awal. Ini bukan diskredit untuk kita, tapi kredit untuk kita. Kalaulah sampai satu masa anak kita lebih baik daripada kita, dia boleh tegur kita, dia boleh ajar kita balik. Satu persediaan untuk kita. Jadi jangan kita anggap, oh ini kalau aku ajar pada anak nanti kan, nanti anak tak ikut aku, diskredit aku. Tak, ini untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan bersama. Jadi ini ajaran Quran yang memberi hak kepada semua orang. Selalulah kalau kita tengok orang kampung lah, bila seseorang budak nak pergi belajar agama ke apa, kata belajar elok-elok ya, nanti balik boleh bimbing kami. Betul tak? Baik. Bila budak tu dah balik, cuba bimbing. Kau budak lagi. Betul tak? Kau jangan cakap lebih, kau budak lagi. Aku makan garam dulu. Padahal waktu hantar budak tu, kau main nanti didik kami ya, nanti boleh ajar kami. Bila budak tu dah ada ilmu nak ajar, tak boleh kau budak lagi. Ini degil ni manusia. Perasan tak? Jadi kadang-kadang benda yang kita sebut ni benda alas je, bukan benda betul dari hati kita pun. Kita pun tak bersedia untuk diajar oleh budak-budak. Dan kadang-kadang kita mendapati, untungnya kalau kita ajar anak murid kita ataupun anak kita dengan kaedah yang baik, dia boleh tegur kita. Dan kadang-kadang teguran dia menyebabkan kita ketawa sendiri, tapi sentap. Betul tak? Jadi ini kredit untuk kita, bukan kredit untuk memalukan kita. Tak. Kadang-kadang anak tegur kita, dan memang kita buat benda salah, tapi dia tegur. Dan kelebihan budak-budak ni, bila dia tahu satu benda, dia tak selindung, dia akan cakap terus terang. Sebab dia belum ada lagi kepentingan, dia akan cakap terus terang. Dan dia pun bila bercakap tu, dia tak berdendam, dia cakap betul. Jadi ini hubungan yang perlu kita hubungkan antara kita penjaga, pendidik, mak ayah dengan anak-anak kita. Kemudian Allah kata, ya bunai, innaha in takum mithqala habatin min khardal fatakum fi sakhrah aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Allah kata, Luqman, ni dialog, Luqman, wahai anak kesayangan, wahai anak kesayangan. Kita panggil anak apa ya? Panggillah anak kesayangan, panggil yang manja-manja. Jangan panggil panggilan yang kasar, panggilan yang tak betul. Jangan. Islam ni sensitif dengan nama. Sebab itu disuruh kita letak nama elok-elok pada anak. Sebab nama ni adalah doa. Dan nak panggil panggilan pun jangan panggil ikut seekor dan, tak boleh. Itu doa. Wahai anak kesayanganku,
Sesungguhnya jika ada suatu perbuatan sekalipun seberat biji sawi, serta ia tersembunyi di dalam batu besar atau di langit atau di bumi, nescaya Allah akan memberi balasan. Sesungguhnya Allah itu maha halus lagi maha teliti. Luqman mengajar anaknya supaya bersifat ihsan. Audit ihsan. Ihsan ni an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Kamu mengabdikan diri seolah-olah kamu nampak Allah. Tapi kalau kamu tak nampak Allah, kamu kena yakin Allah nampak kamu. Ihsan. Luqman kata, wahai anak kesayanganku, jangan ingat Allah tak kira. Semua benda Allah kira. Walaupun amalan itu sebesar biji sawi sekalipun Allah akan kira. Allah Tuhan yang maha audit dengan segala perbuatan kamu. Allah kira semua. Allah kira. Jangan ambil ataupun sambil lewa dengan perkara-perkara kecil. Jangan. Dan berapa ramai, berapa banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat bermula daripada kesalahan yang kecil. Lepas tu Quran ajar jangan mulakan benda kecil. Jangan mulakan benda kecil. Jangan mula benda kecil. Ambil benda secara haram, secara kecil-kecilan. Jangan. Nanti dia akan jadi besar. Sebab itu Luqman kata, kecil pun Allah akan kira. Tak lagi besar. Sebab bermula daripada kecil itulah jadi besar. Betul orang Melayu kata apa? Bercakap bohong lama-lama mencuri. Dia akan sikit kecil, besar. Allah akan sentiasa audit. Ada dosa, ada pahala. Dan kenapa manusia jadi rosak pada hari ini? Kerana tidak disedarkan berkenaan kewujudan dosa pahala. Zaman Nabi, zaman para sahabat tidak ada CCTV. Bahkan penguat kuasa pun tak berapa ramai. Zaman Nabi, zaman para sahabat, penguat kuasa tak berapa ramai. Tapi kenapa masing-masing boleh menjadi baik? Sebab masing-masing telah diasuh. Kalau buat ni salah di seluruh undang-undang. Bukan salah di seluruh undang-undang. Dulu yang diajar, kalau buat salah ni dosa. Masuk neraka, berdosa. Dosa masuk neraka. Tapi hari ni kalau kita kata dosa masuk neraka, syadid sungguh lah. Kita mana boleh menentukan neraka, kan? Sedangkan itu merupakan laras bahasa pendidikan. Dalam Quran berapa banyak Allah kata neraka, supaya merasa takut jangan buat salah. Tapi hari ni ini sikit neraka. Ingat senang sangat ke masuk neraka? Ingat susah ke masuk neraka? Senang. Boleh kata kita. Jadi yang menjadi faktor sebab itu hari ini penguat kuasa ramai, CCTV banyak, tapi orang tetap buat salah. Sebab apa? Bila orang tak nampak boleh buat salah. Dia lupa bila orang tak nampak tu Allah nampak. Jadi kesedaran inilah yang menjadikan manusia itu jadi baik. Kita letaklah penguat kuasa banyak mana sekalipun, kamera CCTV banyak mana sekalipun, tempat-tempat yang terhad tak buat salah. Tapi tempat yang tak ada pantauan itu dia boleh buat salah. Dan kebanyakan manusia buat salah bukan waktu di khalayak ramai, tapi waktu sorok-sorok. Mana ada orang makan rasuah dia terang-terangan, saya makan rasuah ya saya terima. Dia mana ada begitu? Mana ada orang berzina tengah-tengah laman orang, saya minta izin berzina dulu? Tak ada. Semua secara sorok-sorok. Kerana manusia buat kesalahan secara sorok-sorok. Yang buat kesalahan secara sorok-sorok, siapa lagi yang boleh mengawal dia, melainkan kesedaran dia terhadap dosa pahala. Jadi kita kena ni berdosa, pahala dosa. Antara rosaknya umat Islam, antara faktornya kerana pendidikan sejak daripada Osmaniyah telah diasingkan antara duniawi dan ukhrawi. Jangan sebut sangat berkenaan dosa, jangan sebut sangat berkenaan pahala. Dan kita hari ini begitu juga. Begitu juga. Tak kalah dosa, boleh kata gitu. Kemudian Allah kata, ya bunai aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmi umur.
11.30 dah, macam mana? Habis dalam ayat 19. Habis sampai ayat 19. Baik. Allah kata, Luqmanul Hakim kata, wahai anak kesayangan, wahai anak kesayangan, kamu kena jalankan tanggungjawab. Apa tanggungjawabnya? Aqimis salat, dirikan salat. Wa'mur bil ma'ruf, serulah kebaikan. Wanha 'anil munkar, cegah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, sabar dengan segala apa yang menimpa kamu setelah kamu melaksanakan tugas tersebut. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting, yang memerlukan keazaman. Luqmanul Hakim sejak daripada kecil telah mengajar anak-anaknya sejak daripada kecil, kamu kena dirikan solat, kamu kena berdakwah, kamu kena menjalankan tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial itu apa? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, cegah, seru kebaikan, cegah kemungkaran. Dan wasbir 'ala ma asabak, kamu kena sedia dimaki hamun, dicaci, dimarahi, dibenci. Kamu kena sedia. Awal-awal Luqman telah dedahkan pada anaknya, hidup ni tak senang, hidup ni susah. Hidup ni susah. Kalau kamu hidup dengan cara Islam yang betul, orang tak suka dengan kamu, kamu kena sabar. Dan di sini perbezaan antara melahirkan generasi soleh dan generasi musleh. Orang soleh semua orang suka, hatta Abu Jahal sendiri pun suka. Soleh ni maksudnya orang baik, baik, bersopan, tak menipu orang, hormat orang, semua orang suka. Ketika Nabi menjadi soleh, semua orang suka Nabi, sehingga Nabi diberikan darjat kebesaran Al-Amin. Waktu tu siapa yang menyampah dengan Nabi? Siapa yang benci dengan Nabi? Tak ada siapa yang benci dengan Nabi. Semua suka Nabi, sanjung Nabi. Tapi bermula daripada Nabi, menjadi musleh, memperbaiki orang, menjalankan tugas amar ma'ruf nahi munkar, Nabi tak boleh tengok benda tak betul, Nabi mesti tegur. Bermula daripada itulah Nabi naik darjat jadi musleh, orang yang memperbaiki orang. Dan bermula daripada seseorang cuba jadi musleh, dia akan ramai musuh. Muslim yang sebenar-benar Muslim, dia ramai musuh. Sebab apa kesimpulannya begini? Yang paling ramai musuh adalah para Nabi dan Rasul, dan manusia yang paling Islam adalah para Nabi dan Rasul. Nabi kata, sedahsyat-dahsyat manusia menerima azab adalah Nabi, kemudian orang yang ikut Nabi, kemudian orang yang ikut Nabi, kemudian orang yang ikut Nabi. Jadi kalau kita nak pastikan kita hidup dengan cara Nabi, nak pastikan generasi yang kita latih ini macam Nabi gayanya, jadi kita kena buat persediaan, kita kena nyatakan bahawa sebenarnya dunia ni bukan hidup yang senang, bukan hidup yang enjoy. Hidup yang kalau kamu memfungsikan diri kamu sebagai Muslim yang sebenar-benar Muslim, menjalankan tanggungjawab, bukan sekadar menyeru orang pada kebaikan. Kamu belajar, kamu tahu betul, kamu tahu salah, kamu nyatakan mana betul, kamu nyatakan mana salah, kamu akan ramai musuh. Dahlah diajar dengan jiwa besar, dengan matang berfikir, disediakan, kamu ni kalau hidup betul-betul ni, kamu akan ramai musuh. Sabar, sabar sebagaimana para Nabi dan Rasul sabar. Itu merupakan urusan yang cukup penting. Jadi sejak daripada kecil, Luqman telah ajar pada anak-anaknya, kamu ada tugas tanggungjawab, berdakwah. Dan seiringan dengan ajaran fitrah yang tidak terikat dengan dunia, berapa ramai yang waktu belajar, sebenarnya ilmu ni adalah perjanjian. Bila kita tahu mana betul mana salah, itu adalah perjanjian antara kita dan Allah. Dan akhirat esok Allah akan tanya, kamu dah tahu ke benda tu? Kenapa kamu tak buat?
Kamu dah tahu benda itu salah, kenapa kamu tak lawan? Bermaksud ilmu ni adalah perjanjian yang Allah akan claim. Waktu budak-budak ni, dia boleh telan mana betul, mana salah, mana betul, mana salah. Tapi bermula daripada dia dah ada life macam kita, dah ada career, dah ada keluarga, dah ada kerja, dah perlukan duit, dah ada kereta, dah ada rumah, dah ada macam-macam. Kita dah ada komitmen. Waktu itulah kejujuran dan komitmen kita terhadap ilmu tercabar. Dan tu waktu kita belum kerja dulu, kita boleh kata ni betul, ni salah, ni hak, ni batil, ni adil, ni zalim. Betul tak? Tapi start dah ada kerja, start dah ada komitmen, start dah ada career, start kita dah fikir survival hidup kita. Waktu tu kita akan teragak-agak nak kata mana betul, mana salah. Betul tak? Kalaulah tanggungjawab ini tidak dipupuk sejak daripada kecil, maka kita akan melahirkan orang yang gagal untuk menyatakan benar dan salah waktu masing-masing ada kepentingan. Faham tak? Sebab itu dinyatakan wasbir ala ma asabak, sabar dengan apa yang menimpa ke atas kamu. Benda ni penting. Benda ni penting. Dan dunia jadi rosak bukan sebab penduduk dunia ni tak tahu mana betul, mana salah, tetapi oleh kerana kepentingan, mereka meninggalkan mana yang betul, mereka ikut mana yang salah sebab kepentingan. Inna zalika min azmil umur, itu merupakan perkara yang penting yang memerlukan keazaman. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah sambung, Allah kata, pesanan daripada Luqman, dan janganlah kamu memalingkan wajah daripada manusia sombong, berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan mementingkan diri. Jangan sombong. Antara benda yang cukup simple sebenarnya, salam orang tak tengok muka. Selalu kalau kat majlis surau, salam itu tak tengok muka, sombong. Jadi lepas ni kalau kita salam orang kena tengok muka. Berapa banyak orang itu yang salam tak tengok muka, dia bagi pipi dia, dia suruh orang tengok pipi dia. Ya Allah kata, kenapa bagi pipi kat orang? Bila bercakap, eye contact tu kena berlaku. Lepas tu Allah kata, wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan kamu paling, kamu tadah pipi kamu. Kalau kamu nak cakap dengan orang, cakap eye contact. Begitu juga dalam pendidikan, cakap eye contact. Eye contact penting. Nak kesan orang tu menipu pun tengok eye contact dia, betul tak? Kan? Tengok mata melilau menipu tu. Menipu tu, kan? Eye contact. Dalam kita mengajar, perlukan eye contact. Kita nasihat, memerlukan eye contact. Begitu juga tanda orang yang sombong, dia tak suka pandang. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Jangan kamu jalan dalam keadaan mendongak, dalam keadaan sombong. Jalan keadaan sombong, belagak satu hal. Antara maksud yang diuraikan oleh para ulama lagi, jalan sombong ni dia fikir diri dia ke? Dia tak fikir orang lain. Bila jalan mendongak, dia nampak apa? Dia nampak langit. Dia tak nampak orang keliling ni susah, orang tepi ni susah, orang tepi ni berdepan dengan masalah. Dia tak nampak. Dia fikir, tiang jalan, yang tiang jalan. Dan berapa ramai manusia pada hari ini hidup secara anania, secara keakuan. Yang penting aku, yang penting aku hidup, yang penting aku dapat duit, yang penting aku untung. Dia tak fikir orang lain. Dia fikir dia je kena makan, orang lain tak kena makan. Dia fikir begitu. Wala tamshi fil ardi marha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga diri. Sombong. Cuma nak cerita berkenaan sombong ni panjanglah juga. Tak ada masa kot. Tapi cerita berkenaan sombong dalam Quran ni antara cerita yang cukup banyak. Waqsid fi masyika waqtud min sautik, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sederhanakanlah dalam berjalan.
berjalan. Antara etika berjalan yang Nabi ajar, yang digambarkan oleh para sahabat, Nabi ni berjalan laju ibarat menuruni bukit. Bukan jalan kedip-kedip itu. Jalan laju, jalan yang tidak heret-heret, jalan yang senyap tapi laju. Begitu juga Nabi ajar jangan lepak tengah jalan. Iyyakum wa julusun fit turqat, jangan kamu duduk tengah-tengah jalan, dekat jalan. Dan kita kena ajar anak-anak kita sejak daripada awal, jangan duduk di jalan, jangan duduk tengah jalan, tempat orang lalu, jangan. Sebab itu adalah etika hidup. Waghdud min sautik, dan rendahkanlah suara. Rendahkanlah suara. Inna ankaral aswatu la sautul hamir, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Pernah dengar suara keledai? Kalau belajar negara Arab tu selalu dengar suara keledai. Suara keledai ni bunyi dia macam enjin turbo. Ada blow off. Memang teruk lah. Suara keledai ni teruk lah. Boleh tengok kat YouTube. Jadi zaman sekarang ni senang, ada YouTube. Yang memang terlalu teruk suara keledai. Dan ada riwayat mengatakan suara keledai ni bersuara bila nampak jin. Keledai ni kita belasah macam mana sekalipun, dia relax kan. Cuba datang kat keledai, kita tampar dia relax. Buat tak tahu kan. Sebab itu Imam Malik kata siapa yang perlu marah tiba-tiba dia tak marah, tu keledai. Bukan sabar namanya, tu keledai. Jadi keledai ni dia gitu. Dia blur gitu je hidup dia. Dan kita tak nak lahirkan generasi yang Allah simpulkan macam keledai. Memang tak ada perasaan. Kalau tengok muka keledai ni memang tak ada perasaan. Kita suruh dia angkat barang banyak-banyak, dia pun angkat barang banyak, dia relax. Banyak sangat, dia pun tak mengadu. Banyak sangat, dia relax. Sedang mati. Sedang mati lah. Sebab apa? Engine blow. See? Perumpamaan keledai ni pun ada perumpamaan berkenaan kegagalan menjalankan tugas ilmu yang Allah katakan dalam surah Al-Jumu'ah. Jadi Allah katakan berkenaan cara hidup berjalan dengan jalan yang baik. Jalan secara literal, jalan dengan jalan yang baik. Hidup ni hidup berjalan yang baik. Jangan kamu tinggikan suara. Tinggikan suara ni benda yang tak betul pun kita tinggikan juga. Menegakkan benang yang basah. Kadang-kadang kita menegakkan benang yang basah. Salah tu salah tu. Yang nak tegakkan benang yang basah tu pun masuk dalam keadaan kita meninggikan suara. Sepatutnya waktu dah salah tu, kadang-kadang kita orang tegur kita, benda salah. Kita orang tegur kita, benda salah. Senyap sudah lah kan. Tak payah nak lawan-lawan kan. Tapi lawan juga. Tegakkan benang yang jadi basah. Ini keledai namanya ni. Jadi ini beberapa ajaran yang sebenarnya kalau kita lihat agak balance. Allah mengajar kita sebagai guru-guru dan mak ayah, pada masa yang sama Allah ajar pada anak-anak juga. Pada anak-anak. Jadi kejayaan pendidikan ini bergantung pada kesediaan anak-anak tu dan bergantung pada kualiti dan kesungguhan tenaga pengajar dan mak ayah. Barulah boleh melahirkan generasi yang baik. Jadi mungkin ada beberapa benda yang perlu kita perbetulkan dalam kebiasaan kita pada hari ini. Apa-apa pun kita perlu beriman kaedah Quran tu kaedah yang paling bagus, yang paling tepat, yang paling selari dengan manusia. Adapun kaedah selain daripada itu, kaedah yang tak selari dengan manusia, itu semua hanyalah bersifat eksperimen, bukannya bersifat solusi sebagaimana Al-Quran. Jadi rasa sekali itu saja. Jadi sebenarnya kita bincang hari ini tak detail sangat, cuma sekali imbas. Tapi kalau rasa tertarik, tak apa, lepas ni boleh tadabbur balik, boleh cek tafsir para ulama supaya kita lebih memahami apa yang Allah kemukakan dari surah Luqman. Allahumma balagh, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan, ya Allah saksikan apa yang telah aku sampaikan.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.